صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني
مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk majlis ilmu, dan sekarang ini kita berada dalam slot sharing tajwid seperti biasa. Kita bersiaran langsung daripada jam 8.30 pagi insya-Allah sehingga lebih kurang pukul 10 pagi lah. Dan harinya ialah bermula hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih lagi istiqamah bersama Izzi Ngaji. Dan insya-Allah sebenarnya yang penting tu tuan-puan istiqamah dengan Quran. Jadi yang Izzi Ngaji ni dia macam orang tengah lah, perantaraan sahaja. Kita just berkongsi sedikit ilmu. Yang mana boleh dikongsikan, kita kongsikan insya-Allah. Baik, jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dulu live kita pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan kebaikan ini bersama. InsyaAllah kita jemput lagi. Mudah-mudahan Allah memberi atau membuka hati kepada mereka yang mungkin sebelum ni ada rasa resah gelisah, nak cari kelas Quran tak jumpa. Sebenarnya banyak je, betul tak? Perasan tak perasan je. Jadi insyaAllah mungkin dengan asbab kita share, adalah orang tak apa, kawan-kawan yang ikut tanpa kita pun sudah, tapi sebab kita share je kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang dah share. Jadi yang baru masuk juga selamat datang saya ucapkan. Selamat datang diucapkan. Alright. Jadi hari ni 2 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang berpuasa pada hari ini, dan sepastinya kalau kita puasa pada hari ini akan dapat 2 fadilat lah, 2 kebaikan. Yang pertama, puasa sunat hari Isnin itu sendiri, kemudian puasa yang dianjurkan sendiri untuk 10
yang terawal bagi bulan Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa. Siapa yang tak sempat puasa ini tak apalah. Kan ada lagi hari-hari yang lain sebelum menjelang hari raya Aidil Adha ni, insya-Allah. Alright. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, kita nak beristighfar dulu seperti biasa. Dan tuan-puan jangan keluar sebab hari ni banyak pengumuman yang saya nak bagi tahu ni. Banyak pengumuman yang saya nak bagi tahu ni. Untuk minggu ni kita padat sikit tuan-puan. Bukan kami je, tuan-puan pun sekali. Okey, tak adalah padat apa pun. Cuma just nak menyampaikan sedikit sebanyak maklumat supaya kita semua jelas bersama, insya-Allah. Baik. Jadi adakah anda semua sudah bersedia? Pastikan semua tajdid niat dulu, perbetulkan niat balik, okay? Segala benda-benda ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan terganggunya proses pembelajaran kita pada hari ini, tolak tepi dulu. Okey, nanti dah habis kelas baru fikir balik. Jangan tolak-tolak terus, kan? Nanti fikir balik. Alright, pagi ni kita tak mau stres-stres, kita nak ceria-ceria. Okay, kita nak ceria-ceria selalu. Ceria sokmo. Ceria sokmo. Biasa orang dengar ya. Orang sebut sokmo. Jadi saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang masih lagi diuji dengan kesakitan dan sebagainya. Kita doakan agar diberi kesihatan ya, insya-Allah. Dan kita semualah sama-sama doakan seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi Allah ini diberikan kesejahteraan, diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, insya-Allah. Boleh nah? Jadi insya-Allah sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi yang penuh dengan barakah ini, insya-Allah Yaumul Isnin, hari Isnin. Dan ialah hari ni kan, orang kata apa, baru nak mula kerja balik. Kepada mereka yang dah cuti 2 hari Sabtu Ahad kan. Yang baru masuk jangan lupa share dulu nah. Tolong bantu saya share dulu. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita dahulukan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi selesai untuk bacaan pembuka. Jadi jom sama-sama kita beristighfar dahulu. InsyaAllah memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu Allah ini maha penerima taubat, insyaAllah. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita ya. Dan insyaAllah kita sebagai hamba ni kena sentiasa muhasabah. Kena sentiasa muhasabah. Minta perlindungan, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pada kita sendiri, okey, kena usaha. Apa yang kita nak, kita kena usaha. Kalau kita kata nak berubah kepada kebaikan, kita kena usaha untuk ke arah kebaikan. Kalau kita kata nak lancar baca Quran, misal kata kan, so kita kena usaha macam mana? Apakah langkah untuk kita mampu ataupun dapat membaca Quran dengan baik? Jadi kena usaha. Itu je lah poin dia. Kan? Dan semua pun maklum perkara ni. Jadi insyaAllah jom sama-sama kita beristighfar dahulu. Tarik nafas tuan-puan, betulkan niat semula insyaAllah.
Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-puan. Tersekat pula suara kita ni. Okay, 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Yang baru masuk, selamat datang. Kalau ada yang tak sempat join istighfar ni, tak apa. Nanti boleh buat sendiri kan. Masing-masing, tak ada masalah. Okey, jadi untuk hari ni, insya-Allah kita akan teruskan bacaan semasa kita. Kita akan sambung, tuan-tuan dan puan, ayat 261 untuk hari ni. Ayat 261. Kemudian muka surat tuan-puan boleh tengok di sini muka surat 44. Kita dah berada pada muka surat 44 ayat 261. Ayat 261 muka surat 44. Insya-Allah. Jadi jom kita nak baca dulu ayat ini. Kita baca sama-sama. Tuan-puan yang berada di rumah pastikan baca dengan lontaran suara yang sebaiknya lah. Nak kata jerit pun tidak juga, kuat pun bolehlah. Kuat tu maksudnya, tapi yang penting sebaiknya ni, apa maksud saya sebaik ni, maknanya kita bersungguh-sungguh menyebut bagi setiap huruf-huruf, setiap perkataan yang ada dalam bacaan kita hari ini, insya-Allah. Baik, saya yakin anda semua sudah bersedia. Yang baru masuk, yang belum share, tolong saya bantu saya sharekan dahulu live kita. Boleh? Baik, jadi jom kita teruskan bacaan kita. Sediakan semua. InsyaAllah kita mulakan. Tarik nafas. Okey. Tak lama habislah surah Al-Baqarah ni, betul. Dan pejam celik habis satu Quran nanti kan. InsyaAllah. Istiqamah. Okey, sedia semua, tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah, selesai. Pendek je ayat kita pada hari ini, tuan-puan. So, jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Okey, sesi bedah membedah. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Yang belum share, tolong share. Boleh? Baik, jom kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Baik. Huruf mim, tuan-tuan dan puan. Huruf mim di sini memang kita lihat ada sabdu pada dia lah. Tapi jika kita nak ibtidak, kita nak mulakan bacaan pada dia, maka sabdu ni diabaikan. Sabdu ini diabaikan, tidak dibacalah. Kerana sabdu ni akan berfungsi apabila kita membaca daripada perkataan sebelumnya. Kan? Perkataan sebelumnya. Jadi kat sini bila kita nak mula, itu yang nama ibtidak tu. Nak memulakan. Jadi terus sahaja dengan baris atas ma. 1 harakat sahaja. Boleh? Baris atas. Baris atas. Ma. Mathalul ladzi Mathalul ladzi. Okey? Nak pastikan gigi atas depan tash susah. Baik. Huruf fa ni macam kita sebut F. Dia mesti jadinya. Kalau kita tak boleh sebut F, mungkin kita tak boleh sebut fa. Tapi kalau boleh sebut F, boleh sebut fa. Boleh sebut fa, boleh sebut F. Dia macam tu je. Alright. Baik. Kita sambung balik. Ma tadi. Jadi nak mulakan tu jangan jangan tarik dengung dulu 2 harakat baru terus bacaan kan. Tiba-tiba mula-mula macam tu. Lain tuan-puan. Dia dah macam bunyi lembu sikit pula nanti. Terus je. Masalul ladzi. Tak perlu nampak ada mim bersabdu. Masalul. Okey. Kena jelas kat sini. Baik, huruf sa tu kita tengok. Ni huruf sa, bukan huruf shin Huruf sa ada titik 3. Jadi untuk makhraj huruf sa ni saya rasa semua maklum. Kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Mathalul ladzina Masa sa sikit saja. Mathalul la. Kemudian huruf lam dari depan terus masuk pada lam bersabdu ni. Lulla. Mathalul la. Mathalul ladzi. Mathalul ladzi. Zi 2 harakat. Ni ada huruf zal pun sama, kena keluarkan hujung lidah. Sama je makhraj dengan huruf sa tadi kat sini. Okey, zi keluarkan hujung lidah, itu makhraj. Kemudian panjangkan pula 2 harakat lah, sebab kat sini ada ya mad. Nampak tak? Ya mad sebelumnya baris bawah. Kemudian na 1 harakat, nun baris atas. Nun mati bertemu fa.
Kat sini ada huruf ikhfa haqiqi. Okey, ada huruf ikhfa. Ada hukum ikhfa. Nun mati bertemu dengan fa lah. Jadi kena tengok dulu, semak dulu fa ni. Dia huruf tebal ke huruf nipis? Huruf tebal ke huruf nipis? Huruf fa ni. Okey. Bukan tak jadi ustaz baru tahu mana duduknya huruf fa. Oh, ya ke? Ya, ni ada soalan ke apa? Kat mana dia punya... Huh. Alright. Oh, tak ada, bukan soalan. Baik. Jadi nun mati bertemu fa. Ni cerita pasal huruf fa tadi ya. Huruf fa ni mana makhraj dia, tuan-puan? Di manakah makhraj bagi huruf fa? Cuba tuliskan di ruangan komen. Makhraj huruf fa ni kat mana? Cara nak tahu dia, kita matikan huruf fa. Af, 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 af. Dia ada, kita kata apa? Spesifik dia tu. Tuan-puan cuba matikan dulu. Tengok macam mana. Atas perut bibir. Nun jumpa fa. Okay. Gigi atas kena... Gigi atas menyentuh perut bibir. Okay. Tak apa, tulis dulu. Bibir bawah bertemu gigi atas. Okay. Okay. Mesti ada buku kan, tuan-puan? Ada buku makhraj. Siapa yang join seminar makhraj? Sifat pun ada juga. Tapi tak sikit je lah. Dalam modul sifat ada juga cerita pasal makhraj. Tapi sikit je. Kalau siapa yang ada modul makhraj huruf, boleh buka balik, tengok. Jadi huruf fa ni, tuan-tuan puan, kita terima kasih yang jawab. Huruf fa ni kalau ikut daripada huraiannya ialah bibir bawah, perut bibir. Perut bibir ni maksudnya bahagian dalam ni. Bahagian yang basah, bahagian yang lembab. Tu perut bibir. Okey? Fa. 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 Tuan Suhaimi kata kalau baca laju kadang-kadang tak cecah bibir. Sebenarnya cecah, tuan. Cuma kita je tak perasan. Huruf fa ni kalau tak bersentuhan lah perut bibir dengan gigi kita ni, takkan jadi bunyi fa tu. Cuba tuan puan sebut huruf fa tanpa sentuh. Ni saya buat. Saya cubalah. Tuan puan tak, wallahualam, kalau ada yang boleh buat, boleh beritahu lah. Tapi hakikat dia huruf fa ni memang tak boleh sebut. Macam kita sebut F. F. Bibir tu mesti kena. Dia nak lock untuk dapatkan hasil suara tu. Hasil bunyi fa tu, bunyi f, 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 f. Kalau tak sentuh, takkan jadi huruf fa tu. Jadi macam Tuan Zahimi kata tadi, kalau baca laju tak sentuh. Sebenarnya sentuh. Kita je tak perasan. Okey. Perut bibir bawah. Tak macam ni, tuan-puan. Tuan-puan AF macam mana sebut? AF, 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 af. Ni, af, af. Mesti bersentuhan punya. Bibir bawah dengan gigi kacik atas ni. Mesti kena. Mesti bersentuhan punya. Confirm.
Kalau tak sentuh takkan keluar bunyi huruf fa tu. Ah, ah, nampak? Ni saya buat jarak. Baru dapat. Nampak lah hodoh sikit lah kalau buat tu. Tapi nak belajar punya pasal. Okay. Huruf fa takkan berlaku kalau tak bersentuhan. Itu kata makhraj. Mana dia punya tapak tu. Tu penting makhraj huruf ni. Kan bila kita sebut je fa mesti sentuh. Dia tak akan jadi. Macam huruf mim. Huruf mim dua bibir. Dua bibir. Kalau kita bincang tentang makhraj mim, bagaimana makhraj mim ni kat mana? Dua bibir mulut yang dirapatkan. Boleh tak kita kata kita sebut mim tanpa merapatkan bibir? Cuba buat. Tak boleh. Takkan boleh. Takkan boleh. Alright? So saya harap semua jelas lah. Jadi makhraj fa tadi, perut bibir sebelah bawah akan bersentuhan dengan gigi kacip sebelah atas. Mungkin ada yang confuse. Kadang-kadang ada sebahagian buku-buku tajwid, kitab-kitab yang tulis bibir bawah ditekan. Jadi jangan fokus perkataan tekan tu. Kalau tekan nanti kita itu yang jongoi gigi depan tu. Kita duk fokus tekan tu. Hodoh pula rasa buat muka macam tadi kan. Fokus sangat tekan tu. Macam tu je. Boleh? Keluar angin sikit tak Ustaz? Semestinya. Sebab huruf fa ni huruf hams. Okay? Fa ni huruf hams. Af. Rokhawah pun dia. Kan? Suara terlepas. Nafas terlepas. Itu bab sifat pula. Kan? Jadi untuk menyempurnakan sifat. Saya buat suara kartun lah ni. Sifat. Untuk menyempurnakan sifat. Maka perlu selesaikan makhraj dahulu. Boleh? Keluar suara kartun buat tadi ya. Dapat tak tuan-tuan dan puan? Huruf fa nah. So kat sini tadi sajalah share balik untuk huruf fa. Moga-moga semua clear balik dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Baik, berbalik pada perkataan yunfiqu, nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Jadi fa ni huruf yang nipis lah, huruf istifal. Jadi jelas bahawa ikhfa yang berlaku di sini dengan keadaan yang ringan, nipis, dengung pada ikhfa ni nipis, tidak perlu berat ataupun tebal. Mathalul ladzina yunfiqu yunfiquna amwalahum. Dapat tak? Ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian fa ni macam biasalah fi. Baris bawah. Qu dua harakat ni waw mat sebelumnya baris depan. Qu tebal selamanya. Okey. Na amwalahum. Wa kat sini dua harakat tuan-tuan dan puan. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Mim mati bertemu waw izharu syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Amwalahum. Lahum. Laha pada depan. La pada atas. La. Hu. Kemudian matikan mim. Mim mati yang bertemu dengan fa ni hukumnya izhar syafawi lah. Okey. Amwalahum fi. Jelaskan makhraj dan sifat. Sama je macam ni tadi. Boleh? Okey, seterusnya fi dua harakat. Ini ya mad tuan-puan. Okey, ya mad. Ya mad sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah iaitu fa itulah. Kan jadi kita baca kat sini fi sabi. Fi dua harakat. Sin baris atas sa. Tak perlu keluarkan hujung lidah sebab ni huruf sin yang keluar hujung lidah tadi. Yang awal-awal ni kita jumpa huruf sa kan. Kat sini baru keluar hujung lidah. Kalau sin tak perlu. Sabibi dua harakat ni ya mad. Okey, ya mad. Kemudian lillah, kalimah Allah lafzul jalalah, kalimah agung. Jadi lafzul jalalah ni hanya istilah ataupun kata khusus bagi kalimah Allah lah.
Boleh? Ha. Sabilillahi kamathali habbatin. Sabilillah. Baik. Kalimah Allah ni tadi, dia akan dibaca dengan nipis. Sebab sebelumnya huruf berbaris bawah. Dia punya tu je. Orang tak apa, asas dia begitu. Kalimah Allah ni, dia jadi nipis sebab sebelum dia ada huruf baris bawah. Bukan tengok pada lam tu. Tengok pada baris. Fi sabilillah. Jangan kita baca dengan ada sikit unsur tebal. Macam mana? Fi sabilillahi. Lillah. Lil. Nampak? Nak terang. Lil. 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 Tak mau bunyi lil. Lil. Sabilillahi kamatha. Beza kan tuan-puan kan? Kalau kita baca Sabilillah lil. Dia kalau starting parking makhraj lam tu dah kurang cantik, ada kemungkinan lah berlaku bunyi-bunyi macam tu. Kita panggil sifatul Londoni al-Chokorol. Ingat tu. London Chokorol. Kita tak nak tuan-puan. Okey? Sifat bunyi-bunyi ala-ala orang putih. Sabilillahi kamathali habbatin. Boleh nah? Sabilillah. Sabilillah. Tak mau sabilillah. Kawal lah. Kalau ada orang yang dah biasa baca macam tu, kena ubah pelan-pelan lah. Boleh nah? Baik. Sabilillahi kamathali. Hi. Start daripada ha baris bawah ni. Ni ha bulat lah, ha simpul biasa. Hi kamathaliha. Semua ni satu harakat. Hi kamatha. Sa jangan lupa keluar ujung lidah. Sikit je. Kamathalihhabba. Masuk tang ha ni. Ha pedas. Habba. Ba bersabdu. Ba bersabdu. Cuma yang pada satu harakat ni kena pastikan jangan ada yang terlebih terkurang lah tuan-puan. Konsisten satu harakat tu. Fi sabilillahi kamathali habbatin. Hi kamathali. Hi kamathaliha. Boleh? Cuma ha ni nanti dia terus masuk loncat pada ba bersabdu tu. Habba. Dapat? Okey, kemudian huruf ta. Tanwin baris bawah bertemu dengan hamzah. Kat sini hukum dia izhar halqi. Izhar halqi. Jelaskan sebutan tanwin di sini. Habbatin ambatat. Habbatin nun mati bertemu ba. Jadi nun mati bertemu ba. Semua saya rasa semua tahu ni. Kalau minta tulis kat komen ni semua tulis laju tulisnya. Apa dia? Iqlab. Betul tak? Nun mati bertemu ba. Jadi hukum iqlab ni memang kita sedia maklum akan adanya simbol mim kecil yang menegak ni. Nampak ni? Dia nak bagi tahu apa? Nak orang apa? Memenuhi maksud iqlab tu sendiri sebenarnya. Iqlab ni maksudnya tukar kan? Jadi kita nak tukarkan nun tu. Nun tu nun mati. Nun mati bertemu ba kan? Jadi nun tu yang nak diiqlabkan, ditukarkan. Okey? Ditukarkan kepada huruf mim tu. Dari sudut bunyi lah. Batat. Jadi untuk iqlab ni kita boleh baca dua cara lah. Cuma yang dua cara ni maksudnya dua wajah, dua cara sebutan boleh. Yang pertama tutup bibir secara sempurna, yang kedua tutup bibir bersahaja. Cuma macam yang saya selalu berikan kefahaman kepada tuan-puan, saya dan saya sendirilah secara peribadi pun saya memilih untuk ataupun cenderung pada menutup bibir bersahaja. Siapa yang dah biasa ikut saya ni tahulah kot. Sebab saya ambil daripada guru pun begitu, maka saya sebarkan pun ialah apa yang saya ambil daripada guru sebelum-sebelum ni lah, insya-Allah. Tutup bibir, dengung dua harakat mesti, confirm. Cuma kita tutup bibir tu dalam keadaan yang bersahaja. Dengung pada hidung tu masih kekal. Jangan bila kata tutup bersahaja tu bunyi yang lemah gemalai.
Batat. Am am hidung mesti kita. Okey? Kadar pada dengung tu kekal je. Okey? Batat. Tutup bibir mulut bersahaja. InsyaAllah selesai. Kemudian baris atas ba, ta hidup bertemu ta mati. Kat sini ada hukum ke? Tak ada apa pun. Matikan je macam biasa. Tat 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 tat. Jadi huruf ta yang mati ni, yang sukun ni tuan-puan, pastikan kita nak bunyikan dia tu, pastikan selesai dulu sifat syiddah. Tat tat, tertahannya suara. Tat. Bila dah tahan suara, baru kita dapat membunyikan sifat hams dengan baik. Tat 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 tat. Kalau kita tak buat step ini dengan baik, ataupun kita mengabaikan syiddah itu sendiri, iaitu tertahannya suara, maka apa yang berlaku? Bunyi yang bocor. Semua tahu kan bocor macam mana? Batat tat sab'a tat tat. Batat sab'a sanabila. Biasa kita kata, sifat hams kena dengar pada telinga. Sebenarnya bukan sebab kita membelahankan bunyi tu. Tapi sekiranya kita buat betul-betul syiddah, kemudian baru hams, tat, tu baru lepaskan, tat, baru dia automatik bunyi tu akan terkawal. Itulah yang dikatakan dengar pada telinga sendiri tu. Bukannya kita buat bocor tapi kita perlahankan. Batat sama juga, bocor tu tak bocor. Faham tak ni? Batat sab'a sanabila fi kulli. Okey? Itu sahaja bunyi dia, sab'a. Sin pada atas, ba yang mati ni qalqalah sughra, sab'a sanabila. Batat sab'a sanabila. Sab'a sanabila. Sin pada atas, Ustaz, maknanya hams kalau syiddah perlahan je bunyi dia. Dia macam mana? Itu kata sifat semula jadi tu. Kita lengkapkan dua tu, Puan Radhiyah. Kita lengkapkan dua-dua tu, InsyaAllah dia akan dengan sendirinya. Contoh macam tu lah. Ta kan? Tat. Tu syiddah, tertahan suara. Tat. Memang huruf ta ni kita tak boleh nak alihkan suara, memang tak boleh. Tat. Tapi kalau kita tak pegang makhraj ta tu betul-betul untuk dapatkan syiddah tu, tat tat tat. Jadi yang keluar bunyi tadi tu adalah bunyi bocor sebenarnya. Kalau ikutkan, adakah itu bunyi hams? Mungkin ya, macam hams, tapi sebenarnya disebabkan longgarnya pegangan kita untuk menyebut ta tu, tat. Sebab longgar tu yang terkeluar, terlantun bunyi bocor tu. Faham tak? Jadi kena selesaikan syiddah dulu. Tat. Baru dah jadi. Dia takkan jadi beza kan? Tat 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 tat. Kalau kita syiddah dulu, tat, baru jadi. Kalau tak syiddah, kita longgar. Tat tat. Dan kita dengar bunyi belakang. Orang menganggap itu hams, tapi sebenarnya itu adalah bunyi bocor daripada kita tak pegang makhraj ta tu sebaiknya. Faham tak maksud saya ni? Dapat dah? Yang lain pun jelas bab ni kita dah bincang dah. Ada sifat huruf pun kita bincang. Dalam sharing tajwid pun kita bincang.
Jadi yang keadaan sebegini hanya huruf ta dan huruf kaf sahaja. Ak, Allahu Akbar, at. Boleh? Okey, selesaikan dulu. Syiddah. Ketatkan dulu. Boleh. Nak fahamkan istilah, ketatkan bunyi ta tu dulu. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita tahu nak praktikal dia macam mana. Boleh? So, itu antara kelebihan kenapa kita perlu memahami sifat. So, secara tak langsung, dia sekaligus membawakan satu hasil bacaan uh, yang baik lah. Yang baik. Begitu. Alright, kita sambung lagi. Sab'a. Ba ni qalqala sughra. Sughra, kecil je. Lantunan yang kecil ataupun lemah. So, praktikal dia macam mana? Layan kan? Okay. أنبتت سبع سنابل في سبع سنابل في huruf ain pada atas sana sin pada atas sana dua harakat bila fi dua harakat bila fi niyamat. Okay, kulli kaf baris depan ku biasa je, jangan tebalkan. Kulli biasa je. Fi kulli fi kulli nun mati bertemu ba. Tutup bibir bersahaja. Hukum sama iqlab. Okey. Fi kulli sumbulatin mimma. Mimma pula. Astagfirullahaladzim. Macam mana dia boleh nampak mimma? Sumbulatim mi'a. Okey. Kita tengok kat sini. Tadi kelab sama je. Tutup bibir bersahaja. Kemudian tanwin bertemu dengan mim. Okey. Tanwin bertemu dengan mim ni hukumnya idgham bi gunnah. Ataupun idgham ma'al gunnah. Sama je. Jadi idgham ni apa? Masuk. Nak masukkan apa tuan-tuan perempuan? Bunyi tanwin tu masuk dalam mim. Sebab tu kita dengar bacaannya begini. Sumbulatim tim. Itu idgham. Birunnah apa pula? Dengan dengung. Okey? Dengan dengung. Alright? Sumbulatim tim tu dengung. Bi gunnah. Dengan dengung. Ataupun ma'al gunnah. Sama juga bersama dengung. Bezanya bi ataupun ma'a tu benda membawa maksud yang sama lah sebenarnya. Okey? Boleh? Betul tak? Ramai makcik dengar bocor je orang baca. Jadi benda tu yelah. Tak apa, insyaAllah. Kita doakan. Moga-moga dia orang ada kefahaman yang baik, yang betul. Kadang-kadang faham dah, cuma bila praktikal tu kurang jadi. Biasalah tu. Okey. Dan apa pun kalaulah terjadi pada kita ataupun dia bukan kesilapan besar pun tuan-puan. Dia babak sifat ni lebih nak mencantik, nak kemaskan bunyi ni. Okey. Dia selagi mana bab sifat ni tidak terganggu sehingga berlakunya pertukaran huruf ataupun baris dan sebagainya, insya-Allah kita terhindarlah daripada kesalahan yang nyata. Okey, dia dalam kesalahan yang ringan lah kita kata. Dia tidak berlaku perubahan makna ayat pun, tidak berlaku perubahan maksud keseluruhan ayat pun tak, insya-Allah. Alright? Cuma kesilapan tu tidak sehingga berlaku pertukaran baris dan sebagainya lah. Kena kaji, semak balik apa syarat-syarat ataupun ciri-ciri. Maaf, bukan syarat. Ciri-ciri lahnu jali dan lahnu khafi. Kesalahan nyata dan kesalahan tersembunyi. Okey, boleh? Sumbulatim mi'atu habbah. Sumbulatim mi'ah. Ini huruf ziyadah, kita tak perlu baca.
ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Siapa yang baru ikut seminar baru ni, saya rasa fresh lagi lah dengan melihat simbol ni kan. So tahu dah, okey, dah tahu dah peranan sepenuhnya. Dan huruf apa, kita kata apa ya, dah tahu dah macam mana nak kenal secara keseluruhan huruf ziyadah ni kan. Sumbulatim mi'atu habbah, sumbulatim mi'a. Hamzah beri atas a. Ni hamzah ni duduk dalam ni lah rumah dia. Okey, tapi yang kita baca a lah hamzah nah. Hamzah beri atas, ta beri depan, tu, ha pedas kat sini. Sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Habbah. Pastikan kita tak terbabas sebutan ta tu. Bila kita nak matikan dia kan bunyi ha kan. Jangan terbabas bunyi pedas pula. Habbah kan. Mungkin kita tak niat pun, tapi sebabkan itulah kata terbabas, tak perasan. Habbah. Beza tu. Habbah. Hal simpul kan kat ni, pangkal kerongkong kita. Betul tak? Boleh? InsyaAllah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Selesai. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallah, kalimah Allah, nak kena tebal ke nipis ni? Kena tebal. Sebab kalimah Allah yang sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Kan? Kena tebal. Wallahu yudha'ifu. Huruf ha baris depan hu, ya baris depan yu, dot baris atas dha. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Kena tebal ke dha ni? Kena. Sebab huruf dhat memang huruf yang tebal selama-lamanya. Ya. Wallahu yudha'ifu. Wallah. Tuan-puan, untuk kalimah Allah ni kan kita kata tebal tadi. Saya sebut tebal kan. Jadi bila nak tebal tu, lidah ni dia terus terangkat tau, pangkal lidah tu. Wallah. Kalau kita longgarkan lam tu dulu, baru pergi tebal, dia akan jadi macam ni. Wallah. Nampak tak beza dia? Jadi terus pergi. Jangan bagi bunyi dia macam, apa kita panggil? Macam menggelongso bunyi dia. Dia macam, dia rendah tu, tiba-tiba naik. Kan? Boleh tuan-puan? Faham ke maksud saya ni? Saya bagi praktikal, saya bagi contoh bunyi lah, tuan-puan dapat tangkap kan? Wallahu. Tu jadi well. Tuan putih. Well. Kan? Tambah well, kita jangan macam ni lah. Saya bagi contoh, jangan elakkan bunyi macam ni. Well. Ada bunyi well. Lepas tu wallah. Tu lidah gulung ke dalam pula. Masuk dalam sangat. Wallahu yudha. Wallah. Okey. Kita tengok je. Makhraj lam kat mana hujung lidah le langit? Wal. Kalau nipis kan? Wal.
wal, wallah. Macam mana kita sebut wal tu? Wal, okey. Wal, tuan-puan tahan lidah tuan-puan. Wal. Nah, tahan wal. Okey, scan dulu. Kat mana parking hujung lidah tu? Wal. Okey, baik. Nak tebalkan kalimah Allah ni ataupun lam pada kalimah Allah ni, hujung lidah tadi sama je tempat dia macam kita sebut wal. Cuma nak tebal dia, pangkal lidah tu bagi naik. Wal, wallah, walla, wallah, wallah. Latihkan macam tu. Hujung lidah duduk tempat je sama. Jangan berubah-ubah. Lidah duduk ke dalam sikit, hujung lidah tu ke dalam sikit, jadilah wallah. Kalau kita nipis dulu, wal baru naik pangkal, wallah. Jadi wallah. Wallahu yu. Tuan-puan dengar pun getik yang sepak saya pun ada tak? Baik jujur tuan-puan. Wallahu, wallah. Terus je. Angkat pangkal lidah, ingat tu. Wallahu yudha. Wallahu, Allahu akbar. Macam tu. Okay, faham ni? Dia terus direct je. Ibarat kita macam ni tuan-puan. Kita mandi air terjun. Ada dua pilihan. Nak ikut papan gelonsor ke nak terus terjun je pergi ke air tu. So untuk kaedah ni terus pergi ke air tu. Walaupun nampak ada gelonsor, nampak macam boleh je nak guna gelonsor tu. Tapi jangan guna. Ibarat macam tu lah. Walaupun kita tahu lam ni kita boleh nipiskan dulu. Wal. Lepas tu baru kita nak tebal. Wallah. Tak mau. Wallah. Terus pergi. Terus je. Cung. Okay. Wallah. Wa. Yang penting wa tu nipis lah. Jangan wa pula. Nak fokus sangat tebal kalimah Allah ni, udah wow ni pula kita terbawa-bawa tebalnya. Wa. Wallah. Wa. Wallahu yudha'ifu. Semua orang boleh sebut dengan baik tuan-puan. Kat sini tak ada isu suara sedap ke tak sedap, tak ada apa. Semuanya bergantung ni. Macam mana lidah kita nak menyebut huruf-huruf ini. Boleh nak? On tak on tuan-puan? Okey. Ikut gelonsor sama sikit. Tapi rupanya salah kan. Ikut gelonsor tu salah. Jadi jangan ikut gelonsor. Terus je terjun. Kan? Nampak gelonsor tu nampak macam membantu tapi sebenarnya tidak. Terus je terjun. Kalau ada batu ke apa kat bawah tu nasib lah pada bandai lah. Adjust kan. Contoh. Okay. Okay. Kesian Ustaz. Tak apa. Biasa tu. On lah. Alright. Semua on. So. Jom. Kita gerak dulu. Kita gerak ke depan sikit teman. Yudha'ifu. Baik. Huruf dad tebal. Semua tahu kan. Lidah ni kena naik semuanya. Pangkal lidah naik. Depan lidah ni semua naik terangkat. Yudha. Muncung ke? Yudha. Jangan muncung. Kalau muncung itu yudha. Wallahu yudha'ifu. Yudha. Pekat sangat bunyi tuan-tuan. Cairkan sikit. Okay. Yudha. Itu penuh sangat tu. Okay. Wallahu yudha'ifu. Usah dimuncungkan bibirnya. Tapi kalau mereka yang beginner, baru nak mula-mula tu tak apalah. Ambil lah pendekatan muncung sikit bibir tu. Sebab bila kita muncung bibir ni, dia cepat jadi. Okay. Boleh. Wallahu yudha. Itu pun ya juga. Yudha. Yudu. Wallahu yudha. Banyaklah kalau nak cari silap dha ni macam-macam dia jadi. Ikut orang punya silap lah. Macam-macam hair bunyinya. Macam-macam orang tak apa. Macam-macam
Passion bunyinya. Yuda. Wallahu yudaifu liman yasha. Oh, tekan pula wak belakang tu kan. Itu bab-bab sifat lah tu semua tu. Sifat, macam mana nak faham sifat, macam mana faham makhraj. Nak elakkan bunyi tu. Wallah. Saya buat bunyi biasa je. Wallahu yudaifu liman yasha. Beza dengan kalau kita jaga sifat wallahu yudaifu liman yasha. Kan? Boleh nah? Baik, huruf dad tebal, huruf ain baris bawah, ain macam biasa. Fu nifa nah. Ustaz kenapa kontut dia punya ini saya tak tahu, saya tersilap crop ke apa. Rasanya memang macam ni tulisan ni. Okey, sekarang ada yang tanya, kenapa kontut Ustaz? Dia baca separuh harakat ke? Sudah, tak. Tetap satu harakat Yudha'ifu, satu harakat. Boleh? On tak on? Wallahu yudha'ifu liman nun mati bertemu ya. Baik, nun mati bertemu ya ni idgham bi gunnah. Kan? Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. So, masukkan nun ke dalam ya. Tetapi tidak sempurna. Maknanya, makhraj huruf nun tu hilang lah. Makhraj nun dah tak ada dah. Tapi sifat dia ada. Sifat apa sifat dengung dia? Liman ya. Idgham naqis. Kalau kita belajar, idgham memasukkan dengan keadaan yang tidak sempurna. Limaya. Jangan kosong. Kalau kosong dia jadi limaya. Limaya sya. Limaya sya. Mai. Hidung tu apa? Hidung. Limaya sya. Limaya sya. Beza dengan kosong. Limaya sya. Limai. Okay, saya dah pernah sebut dah. Banyak kali dah kita jumpa. Okay, contoh seumpama ini. So, saya harap semua jelas lah. Okay, idgham bi gunnah. Masuk serta dengung. Okay, idgham bi gunnah naqis. Kemudian yasha ma'arid. Mad wajib muttasil. Mad muttasil Jadi mad muttasil ni apa yang kita boleh faham ialah pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi kat sini kita boleh baca asasnya mad wajib ni 4 atau 5 harakat kan. Tapi sebabkan ianya berlaku disebabkan kita nak berhenti. Saya nak betulkan ayat balik. Disebabkan kita berhenti pada hamzah. Kita kan pertemuan mad wajib ni mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, betul tak? Tapi kalau kita nak berhenti pada hamzah ni, boleh ke tidak? Boleh berhenti. Boleh berhenti, tak ada masalah. Jadi bila kita berhenti pada huruf hamzah pada hukum Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula. Apa nama tadi? Saya dah sebut tadi. Mad wajib. Astaghfirullahalazim. Lupa pula. Okey. Bila kita nak berhenti pada hamzah, okey, hamzah yang di hujung pada hukum mad wajib ni, kita boleh baca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6. Tambah 6 harakat tu. Faham kau nah? Sebelum ni saya dah pernah explain dah benda ni. 4, 5, 6 mad wajib muttasil. Kalau ada tambahan sikit belakang tu, arid lis sukun. Mad wajib muttasil, arid lis sukun. Sebab tu boleh jadi 6 tu. Sebab ma'arid sukun kan 2, 4, 6 kan. 2, 4, 6. Jadi kat sini kita tak sebut ma'arid sukun. Kena berbalik pula pada martabat mad. Kan? Ma'arid sukun ni dia bawah lagi daripada mad wajib. So mad wajib diutamakan dulu. 4 atau 5. Kemudian 6 tu adalah disebabkan kita meraihkan dia. Diiktiraf juga sebagai mad arid sukun. Faham ke? Tak faham tak apa. Dalam kita nanti saya explain. Dia kena cerita satu-satu.
Ni saya buat ringkasan je. Okey. Tak apa, yang ikut kita nanti jangan risau. Kita akan bincang juga bab ni nanti secara orang tak apa, lebih tersusun lah. Okey. Liman yasha. Boleh, tuan-tuan perempuan. So ni simbol qaf lam ya, waqaf ula. Kita boleh sambung, boleh juga berhenti, tak ada masalah. Tapi berhenti lebih baik. Tapi kalau sambung pun tak ada masalah. Okey, cuma apa yang disarankan di sini ialah berhenti lebih baik. Samalah macam kat atas ni tadi. Habbah kan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Okey. Puan Lina Mos Johari. Betul tu. Ada tambahan 4 4, 5, 6 4, 5, 6. 3 pilihan. 4, 5, 6. Baik. Seterusnya kalimah Allah sekali lagi. Kita jumpa kalimah Allah, kita kena tebalkan dia. Wallahu. Kalimah Allah sebelumnya baris atas. Wallah. Ingat terjun terus. Faham maksud terjun? Wallahu wasi'un. Kemudian huruf waw ni alif mat sebelumnya baris atas. Wallahu wa sin baris bawah si tanwin ni. Tanwin bertemu ain. Izhar halqi. Izhar. Jelaskan ain ni. Pisahkan bunyi dua-dua ni. Jangan si'una wasi'un. Sebut satu-satu. Wallahu wasi'un alim. Si'un alim. Wallahu wasi'un alim. Si'un alim. Dapat tak? Okey, ni izhar halqi ain, tanwin baris depan ni bertemu ain lah. Ain ni duduk pada makhraj halqiyah kita, halqum kita. Boleh? Tadi dah main gelongso. Puan Nora okey tu? Tadi bukan gelongso tau. Abaikan gelongso. Yang tadi pun sama. Dua-dua sama ni. Abaikan gelongso. Ke kurang jelas dengan perumpamaan saya tu? Jangan ikut gelongso. Terjun tu. Wallah. Tak mau. Wallah. Terus je. Wallahu wasi'un alim. Lim ni ma'arid disukun lah. Lim ma'arid disukun. Kita boleh berhenti kat sini dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Ma'arid disukun. Boleh? Macam mana nak tahu ma'arid disukun ni? Apabila kita waqaf ataupun berhenti pada mim, sebelumnya kena sebelumnya ada mak asli. Dua-dua kena terjun lah. Ya, betul Puan Nora. Abaikan gelongso. Itu perumpamaan. Itu saya bagi contoh tadi itu. Kita nak terjun. Kan? Itu ada pilihan. Ada gelongso, boleh terjun. Kalau gelongso bunyi ni macam tu lah. Wallah. Macam tu ibaratnya. Pergi terus. Okey. Boleh nak? Ni kalau orang baru masuk ni pening dengar ni. Terjun. Apa kehel? Okey, boleh. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. So, itu sahaja. Sekejap lagi kita baca dulu. Boleh?
Baik tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi. Ada beberapa pengumuman saya bagi tahu kepada mereka yang uh, telah melakukan pendaftaran untuk masterclass, kita punya masterclass, untuk kita punya apa lagi, Nobel class, untuk kita punya kelas keto. Alright. Jadi apa yang saya nak bagi tahu anda semua, pada esok petang insya-Allah kita akan adakan cabutan bertuah. Live ni tuan-puan, kita select nama ni live jam 3 petang. Jadi siapa yang terlibat, okey, siapa yang terlibat untuk cabutan bertuah ni adalah kepada mereka yang mendaftar, sama ada keto ataupun masterclass ataupun Nobel class, tak kisah mana-mana pun, tak kisah. Jadi mereka akan terlibat untuk cabutan bertuah ini. Dan pada esok petang insyaAllah jam 3 13 Julai 2021 jam 3 petang bersama Encik Ifan, kita buat live untuk pilih nama ni tuan-puan. Okey, pendaftaran kalau ikutkan dah tutup dah. Pendaftaran dah tutup. Okey, kita last hari tu saya beritahu hari Sabtu last. Sebab kita nak masuk data apa semua. So, Puan Nora kalau nak cuba, saya rasa try cuba mesej Encik Irfan dulu. Tanya. Sebab benda ni kita dah war-warkan awal sebelum ni. Kita memang dah beritahu dah last pendaftaran di Sabtu. Sebab kita nak mudahkan bahagian pengurusan lah. Sebab kita nak buat checklist nama. Sebab yelah ramai ni. Bila ramai, kita nak kena tengok nama, ambil package yang mana. Kita nak kena susun baik-baik lah. Supaya tidak ada kesilapan. Kalau ikutkan dah tutup. Tapi tak apa, cuba Puan mesej dulu Encik Ifan. Okey? Tanya dulu. Puan Siti Yusof. Okey, saya menjawab kejap. Boleh tak Ustaz Ma'arif Sukun masa waqaf kadang baca 2, kadang baca 4. Baik, ini termasuk dalam maratib lah. Maksudnya urutan dalam kita menyempurnakan mat-mat ni, kadar mat. Memang hukum Ma'arif Sukun. Ni saya masuk bab soalan. Memang Ma'arif Sukun ni kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Macam ni Wallahu wasi'un alim. Tapi kalaulah bayangkan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 tu semua ada Ma'arif Sukun. Jadi kalau boleh kita pastikan kalau kita baca starting itu 2, seterusnya pun kita buat 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kadar harakat tu. Kalau macam Al-Fatihah kan, daripada awal ayat sampailah habis, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin tu semuanya Ma'arif Sukun. Jadi kalau kita baca 2 harakat lah jadinya semua tu. Boleh. Kalau kita 4 lah semua. Kalau 6 lah semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nampak tak? Itu contoh 4 harakat. So semua sekata je bunyi dia. Balance lah. Kita dengar pun balance. Tapi kalau sekejap kontut, sekejap panjang, dia bukan kesalahan besar tuan-puan. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia cuma dalam kategori kesalahan kecil. Sebab apa tidak mengikut kadar mat dengan baik. Itu je. Okey. Kalau kita baca kontut-kontut, sekejap kontut, sekejap panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Daripada 2 tu loncat 6. Masuk ayat seterusnya, Maliki Yaumiddin. Pergi 2 balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pergi 6 balik. Okey, jangan dirojakkan, betul itu. Jangan dicampur-campurkan. Itu dia lebih kepada adab lah, cara kita menyusun mat tu Itu saja. Selaraskan je semua, betul. Boleh? Clear semua? Insya-Allah. Cuma biasa macam saya sebut, dia bukan kesalahan. Macam kita kalau
Apa hint pada kita kalau kita nak dengar imam ni baca habis, nak baca penutup? Biasanya dia panjang dalam Ma'arij Sukun tu. Dia turunkan lagu dia, lagu tu penutup lah, kemudian panjang Ma'arij Sukun. Kan? So kita tahu, nak habis dah, dia nak imam ni nak rukuk dah. Itu biasalah tu. Okey? Dia takkan bunyi tu, bab lagu tu bab lain lah kan. Tapi saya ambil contoh macam Ihdinas siratal mustaqim, 2 harakat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibarat macam tu lah. Faham tak maksud saya? Dia jadi kurang kemas. Tak kemas lah. Itu je. Tapi biasanya orang panjang ni tang ending je, sebab nak bagi tahu hint, supaya kita bersedia juga nak rukuk dan sebagainya. Itu je lah. Wallahu a'lam. Kalau nanti terkejut pula kan. Wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Dia tak ada masalah pun. Okey je. Okey. Tapi itulah. Selaraskan. Itu yang mudah nak faham, selaraskan. 2. Kalau 4, kita buat 4. Kalau 6, semua buat 6. Selesai. Tapi jangan jadi benda tu sebagai, kalau terbuat tu dosa terus, masuk neraka ke apa. Tak, tuan-tuan. Okey, jangan fikir sampai ke tahap itulah. Wallahu alam. Okey, sambung balik. Saya harap terjawablah soalan tadi. Okey, cabutan bertuah esok petang. InsyaAllah siapa yang terlibat tadi, saya ulang balik kepada mereka yang ambil, tak kisahlah package masterclass ke, daftar kito sahaja ke, bayar langsam ke, bayar bulan-bulan ke, tak kisah. Janji dia ada menyertai antara salah satu yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan akan terlibat secara tidak langsung lah. Nama tu dah memang tersenarai dan akan diumumkan pada esok petang insyaAllah. Kita buat select nama tu memang live. Kita ada lah macam roda impian, tak silap saya. Siapa pernah ikut sebelum ni kan, punya cabutan bertuah begitulah. Dia style roda impian, ada nama-nama, pusing, siapa dapat insyaAllah. Boleh ni. Dan hadiahnya bukanlah hadiah TV plasma ke TV 42 inci ke, tidak tuan-tuan. Kita bagi insyaAllah lah benda-benda yang boleh dimanfaatkan. Kita ada bagi, adalah. Saya rasa dah di ni, saya terlupalah nak masuk ke gambar dia. Tapi antaranya ada radio Quran yang lampu yang bulat tu, apa kena nama dia? Moonlight tu kan. Siapa ada tengok video. Tapi tak apalah, apa pun esok petang jam 3 insyaAllah nah. So saya harap semua jelas untuk makluman yang pertama ni. Kemudian yang kedua, esok saya rasa semua maklum, sharing tajwid memang tak ada pada hari Selasa, betul tak? Macam tuan-puan tengok kat bawah sekarang ni, cuba tengok scroll yang berjalan ni. Setiap pagi jam 8.30, kemudian Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu adalah waktu sharing tajwid bersiaran langsung. Hari Selasa memang tak ada. Jadi insyaAllah mulai daripada esok, tuan-puan akan bersama dengan tim kami sendiri, iaitu saudara Helmi Raplis, insyaAllah daripada bahagian tim media kami, Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-puan tengok video-video ringkas, video-video seminit, sharing seminit tu, diuruskan oleh beliau ni lah. Jadi insyaAllah beliau pun akan bersiaran ke udara Cewah. Okay, kita sekarang ni nak bawa tim-tim semua naik, biar orang kenal masuk dalam live kan. So insyaAllah Encik Helmi Rapis akan bersama anda pada esok pagi jam 9. InsyaAllah saya beranggapan lah, mungkin ini program mingguan. Maksudnya setiap minggu lah. Maknanya mulai daripada esok, hari Isnin sampai Jumaat tuan-puan akan diisi. Kalau hari Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat mungkin kita buat sharing tajwid. Cuma untuk hari Selasa ni adalah sedikit pengisian rohani dan sebagainya. Adalah perkongsian santai yang ingin dikongsikan kepada tuan-puan. Jadi jangan lupa esok. Cuma saya nak bagi tahu, live bukan di Facebook tuan-puan. Live bukan di Facebook. Live kita buat di YouTube.
Live kat YouTube Ustaz. Macam mana tu? Tuan-puan kena subscribe dulu kita punya channel YouTube. Kita sekarang ni dalam usaha nak membangunkan channel YouTube Easy Ngaji. Type je Easy Ngaji ada keluar nanti. Jangan risau. Alright. So insyaAllah saya harap tuan-puan dapat bersama esok. Alright. Daripada jam 9 pagi lah. Tak ada masalah. Lebih kurang waktu ni lah. Kan. So saya harap tuan-puan ambil lah kesempatan ini untuk mengisi masa-masa tuan-puan yang ada tu. Sebab kita fikir apa benda kita nak buat ni Selasa ni kan. Orang tak ada. Sharing tajwid tak ada. Kenapa tak ada? Sebab saya ada kelas lah. Saya ada kelas esok. Saya ada kelas talaqi. So saya memang tak dapat nak on untuk sharing tajwid. Jadi kosong. Jadi sebabkan kosong, maka kita plan. So insyaAllah Encik Hilmi Rapis akan menemani anda untuk slot sharing santai pada jam 9 pagi hari Selasa. Doakan agar kita dapat jalankan semua ni berjalan dengan baiklah. So untuk link pula, macam mana nak dapat link ni? So saya yakin tuan-puan ada dalam grup Telegram kita. Grup Telegram Easy Ngaji. Ada 2,000 lebih orang dalam tu. Saya pun tak pasti siapa. Cuma link akan diletakkan dalam tu nanti. So tuan-puan boleh tekan je link tu, dia akan bawa tuan-puan terus pada live ni di YouTube lah. Boleh. Macam FB live juga ke? Ya, sama je. Kita tekan je terus. Yang penting kena ada YouTube lah. Aplikasi YouTube. Tapi jangan risau, semua phone sekarang semua dah ada kan. Tak ada masalah. Takkan tuan-puan tak ada YouTube kot. Mesti ada kan. Nak tengok video masak-masak kan. Nak tengok apa nama tu, yang orang India masak dulu famous kejap tu. Siapa nama dia? Lupa pula. Tugu. Benda tak. Orang perempuan tahulah. Orang rumah saya berkenan benar tengok dia masak kari tu. Ada kejap dulu viral kan. Masak kari. Kari kepala ikan. Okay, so ini yang kedua. Ada lagi tuan-puan. Tunggu Ustaz. Jangan keluar lagi. Ni ini yang kedua. So yang pertama tadi cabutan bertuah. Esok sugu. Tugu pula. Itu tugu negara pegang senapang. Tuan-puan. Sugu. Okay, sorry. Marah kan geng-geng mak-mak masak ni. Apa Ustaz? Tugu bantai. Sorry tuan-puan Sugu Pavitra. Betul-betul. Aduh. Confident je tugu. Tu tugu negara. Okay, sorry apa kalau Ustaz ni? Repek je. Aduh. Kalau dengar di sugu ni, apa kak sugu ni marah dia. Oh, Easy Ngaji. Gurau teman. Aduh. Kejap. Okay. Nah, ya aku dah tengah live ni. Dia dah keluar YouTube. Oh, ya ke? Itulah. Tak apalah. So, insyaAllah tuan-puan support lah kita punya slot-slot yang kita anjurkan ni. Saya harap tuan-puan ada esok. Ingat, link nanti tuan-puan boleh dapatkan dalam grup Telegram nanti. Boleh? Dalam grup Telegram nanti. Tuan-puan jangan tegur saya pasal tadi abai kan. Buat tak reti je. Okay? Orang lelaki boleh tahu. Saya tahu pun sebab orang rumah saya selalu duk tayang kat saya, tunjuk. Awak adalah hati layan je lah tengok. Oh, masak kari kepala ikan. Okay, boleh. Ni yang kedua. Ada satu lagi tuan-puan. Ini yang orang duk tanya-tanya tadi kan. Kejap saya share kepada tuan-puan. Sekejap, mana dia tadi? Okay, habis. 2 poin tadi, saya ulang balik, cabutan bertuah. Kemudian yang kedua ada perkongsian esok di Facebook, di live YouTube lah. Kemudian yang ketiga, insyaAllah. Ni Okay, ni dengar baik-baik Dengar baik-baik. QOC, Quran. Okay, Quran online class. QOC. Boleh?
Uh, Quran Online Class, QOC, singkatannya QOC. Jadi insyaAllah sebelum ni sebenarnya kita ada buka untuk preview percuma. Kita nak bagi pengalaman kepada audiens kita untuk rasa apa yang ada dalam QOC ni. Cuma mungkin ada yang tahu dan tak tahu. Jadi sebenarnya kelas preview tu kita dah tutup dah pun. Dah tak ada. Dan sekarang ni kita nak buka kelas yang betul-betul lah, yang official punya. So kita akan mula buka pendaftaran tu pada bulan ni insyaAllah. Pada tarikh 23 hari bulan, tak silap saya. 23 hari bulan, yang hari Jumaat ni lah. Okay, untuk bulan ni insyaAllah. So QOC ni konsep dia macam mana? QOC ni dia bukan personal tau. Tak apa, nanti saya jawab kepada mereka yang bertanyakan tentang kelas personal ni. Ramai yang nanti-nantikan kelas ni. Sebenarnya ada, tapi mungkin ada yang tak tahu kan. Jadi QOC ni konsep dia sebenarnya konsep macam tadarus. Dalam satu kumpulan tu ada 10 orang. Dan dibimbing oleh seorang guru lah. Jadi yang kita bawa, yang kita tampilkan di sini ialah Ustaz Amir dan Ustaz Hazim. Dua-dua ni orang kata apa? Orang kata apa, anak muda yang hebat lah insyaAllah. Dia orang ni umur pun bawah saya lagi ni. Kira junior-junior lah. Okay. Baik, jadi Quran Online Class, konsep dia sama macam lebih kurang tadarus. Okay, lebih kurang tadarus maknanya maksudnya ada yang baca. Okay, ada yang baca. Dalam 10 orang tu, setiap seorang tu akan baca dan akan disemak bacaannya. Dan tujuan utama kita buat ni adalah pertama untuk kita rasakan pengalaman tu. Mungkin kepada mereka selama ni ada yang tak pernah memperdengarkan bacaannya pada guru. Jadi mungkinlah nak rasa suasana tu macam mana. Rasa nak bacaan disemak, nak wujudkan pengalaman macam mana baca depan orang lain, depan kawan-kawan. Macam mana rasa dia? Rasa gabra ke apa? Takut. Kan rasa takut, cuak dan sebagainya. Jadi kita nak bagi pengalaman tu. Jadi maksimum kita buka untuk 10 orang satu grup. Ramai-ramai lah satu grup. Kita buat melalui Google Meet, tuan-puan. Google Meet. Lepas tu nanti bacalah. Setiap seorang tu akan disemak bacaannya. Jadi perasaan malu tu semua kena buang lah. Kita niat nak belajar je, tuan-puan. Jangan risau. Okay. Rasa reti ke tak reti, tak apa, try dulu. Tapi pasti kalau boleh lah. Kalau boleh, yang join ni pun adalah mereka yang memang dah ada asas boleh sebut. Bukan saya nak letakkan syarat apa. Tapi itulah hakikat dia nak baca Quran. Mestilah sekurang-kurangnya huruf tu bolehlah sebut dengan baik. Bukanlah baik sangat pun, nama pun belajar kan. Tapi maksudnya boleh baca, just nak betulkan mana yang perlu diperbaiki. Tapi kalau rasa longgarnya pada huruf pun sebut, boleh tak boleh, insyaAllah nanti kan kita akan ada lagi slot nanti untuk program nak kuasai asas. Jadi kepada mereka yang ada masalah untuk asas sebutan huruf tu, boleh join untuk kita punya next program nanti. InsyaAllah dalam bulan ni juga kita akan launchkan nanti. Kalau ada yang berminat kan untuk join nak kuasai asas. So itu sesuai kepada mereka. Siapa yang rasa dia sesuai untuk itu, boleh join yang itu. Untuk Quran Online Class ni, saya ulang, konsepnya tadarus. Nakkan pengalaman bacaan kita disemak dan kita nak latih telinga kita ini untuk memperdengar bacaan orang lain. Nak latih lidah kita ni untuk baca, nak latih telinga kita untuk menyemak. Ada orang kata 2 in 1 lah, tuan-puan. Boleh? Faham tak maksud saya? Jadi kelasnya setiap seminggu sekali. Kelas seminggu sekali. Alright. Jadi ada 2 guru ataupun 2 ustaz yang kita tampilkan di sini. Ustaz Amir, yang mana jadual dia Jumaat 8.30 hingga 10.30 malam. Jadual dia malam. Kemudian Ustaz Hazim 9 hingga 11 pagi. Jam 9 hingga 11 pagi hari Ahad. Maknanya kita buka kepada mereka yang nak belah malam, boleh ambil Ustaz Amir. Kemudian siapa yang nak hari Minggu kan, hari Ahad, boleh join Ustaz Hazim. Kita tak pilih hari Sabtu sebab hari Sabtu kadang kita terlibat dengan seminar, tuan-puan dengan saya, seminar dan sebagainya. Jadi kita ambil masa ni orang tak apa, cun-cun lah kita set up. Boleh tuan-puan So untuk waktu setakat ni, ini jadual yang kita letak. Okey,
So, ini Quran online class. Quran online class. Yang mana ianya duduk dalam grup. Jadi, mungkin ada yang berhajat nak join untuk kelas personal pun ada juga. InsyaAllah kita ada sediakan. Cuma kelas personal ni tahulah dia tak melibatkan grup. So, ianya lebih pengurusan antara pelajar dan guru sendiri. Tapi saya beritahulah tuan-puan, untuk kelas-kelas yang QOC, kelas-kelas BMI ni bimbingan mengaji individu. Jadi kelas-kelas yang saya sebutkan tadi akan dibimbing oleh guru-guru kami lah, InsyaAllah. Saya tak pegang untuk slot-slot ni. Sebab saya pun ada kelas yang saya dah memang sedia ada, saya pegang. Jadi kita serahkan kelas-kelas yang ada ni kepada guru-guru kita. Kita nak kenalkan guru-guru kita kepada tuan-tuan perempuan. Boleh nak? Jadi hari Jumaat jam 8.30, 10.30 malam, 2 jam tuan-puan. 2 jam bersama Ustaz Amir dan Ustaz Azim. Siapa yang nak hari Minggu, boleh ambil hari Ahad tu, pukul 9 pagi sampai 11 pagi, InsyaAllah. Seminggu sekali je kelas. Untuk pendaftaran RM15. RM15 dan untuk bulanan kita letak RM100. Cuma untuk bulan ni, tak silap saya, Encik Irfan bagi tahu tadi, bulan ni hanya yurannya RM50 saja sebab ada 2 kelas je. Ibarat kelas ni kita cas satu kelas tu RM25 lah, macam tu. Kan darab dengan 4 jadilah 100. Standard lah, standard yuran sekarang kan. So itu dia pendaftaran 15, bulanan 100 lah. Itu sahaja. Ketar lutut tak apa, try dulu. Dia mula-mula perasaan ketar tu memang ada. Sebab yelah tak kenal, tak apa, dia tak ada geng lagi kan. Nanti bila dah semua dah kenal-kenal, dah sekepala, InsyaAllah pasti seronok tuan-puan. Percayalah. Saya dah handle lah kelas-kelas yang seumpama ini. So saya tahulah. Awal-awal diam je, diam je kan. Masuk kali kedua jumpa, ambil. Kadang tak reti nak nyembang, seronok nyembang. Tak ada masalah pun kan. Time sembang. Tapi insyaAllah terketar lutut tu awal-awal je. Boleh? Itu saja. Bolehlah cuba. Yes, kalau ikutkan ramai je. QOC ni sebenarnya dah ada yang berjalan dah. Dah ada 3-4 kelas dah sebenarnya. Jadi macam mana nak daftar? Boleh tekan link di atas. Encik Elmi ada tak tu? Ada tak link ni? Kalau ikutkan kat atas pun ada link tu. Tuan-puan boleh nah. Jadi ini waktu kita letakkan. Tuan-puan jangan malu. QOC tu berapa lama start? Kita depends pada peserta yang daftar. Kita buat 30 juzuk lah. Tengoklah sehari tu kalau semua baca okey, orang kata apa, just nice kan. Maksudnya dalam 2 jam tu boleh habis 1 juzuk. Jadi maknanya akan ada 30 pertemuan lah. 30 pertemuan. Macam tu. Boleh? Jadi macam Puan Halijah, ramai sebenarnya. Macam Puan Sepia sendiri pun ada kelas QOC dia. Puan, ramai lah sebenarnya. Dah memang ada dah. Okay, QOC ni bersama Ustaz Zubairi. Tapi tu semua Ustaz Zubairi, Ustaz Amirah. Okay, habis pukul berapa? Pukul berapa apa ni? Puan ni. Waktu tu dah ada saya letak tu. 8.30 malam, 10.30 malam. Maksudnya tempoh kelas tu berjalan 2 jam lah, 8.30 hingga 10.30 malam. Yang hari Jumaat lah. Kalau yang hari Ahad 9 sampai 11 pagi, 2 jam juga. Dia awal-awal je goyang tuan-puan. Lama-lama sih seronoknya. Dia lain perasaan dia. Tambah kita nampak kan Google Meet, nampak muka seorang-seorang. Oh, ni lah yang selalu komen dalam sharing tajwid. Kadang-kadang tak kenal kan. Dia macam tu lah. Okay, clear ke? Jadi untuk yang nak bimbingan mengaji individu, BMI,
Boleh cuba, kalau nak kan, kalau kata tak nak berkumpulan, nak sorang-sorang, boleh, insyaAllah kita ada sediakan. So tekan je link dulu. Cuma kita tengoklah, sebab kita guru takut terhad sangat kan. Tapi insyaAllah, kalau niat baik-baik tu insyaAllah dipermudahkan lah. Puan Zaitun, cuba dulu, jika tak lancar saya undur diri. Ya, cuba dulu, tengok dulu macam mana, insyaAllah. Jangan risau. Tak ada istilah ketor punya tuan-puan. Awal-awal je ketor-ketor tu, tak ada apa lah. Awal-awal je, nanti lama sikit okey kan. Itu sahaja. Ustaz, kita boleh join lagi tak? Puan Safiah. Banyak Puan Safiah ni join ya. Semua program ikut ya. Mantap, mantap. Boleh kot, insyaAllah. Kalau ada ruang tu boleh masuk. Cuma kita target ni sebenarnya nak bagi pengalaman pada yang baru-baru ni. Khususnya kepada Kito yang dah habis Kito 1, Kito 2 ni. Jadi mana hala nak pergi tu? Jadi cubalah masuk yang ni pula. Kan? Cuba yang ni pula. Latih pula praktikal kita baca. Kena tegur-tegur sikit tu biasalah. Jangan merajuk pula kan. Biasa tu. Jangan malu. Buang perasaan malu tu. Sebab tu kita letak 10 orang je. Sebab kita nakkan yang kualiti lah. Kita nakkan kualiti. Jelas ke semua? Itu saja untuk setakat ini, insyaAllah. Boleh? Faham ke ni? Ada apa-apa soalan lagi? Jadi ada 3 poin penting tadi saya maklumkan kepada tuan-puan. Yang pertama, untuk cabutan bertuah. Okey. Untuk esok petang jam 3. Esok lah. Bersama Encik Ifan. Yang terlibat siapa? Geng-geng yang mendaftar Kito, Masterclass, Noble Class. Okey. So namanya akan automatic termasuk. Dan esok insyaAllah nantikan siapa yang dipilih oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, kemudian yang kedua, untuk live bersama Encik Helmi pada esok pagi jam 9 pagi. Esok tak ada sharing tajwid, yang ada sharing santai. Okey, boleh. Dan live akan berlangsung di YouTube ataupun channel Easy Ngaji sendiri, insyaAllah. Link akan diberikan dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram nanti. So nanti tuan-puan tolonglah sebar-sebarkan. Boleh nak? Kemudian live lah. Selesai dah live tadi. Pendaftaran KOC ni tadilah. Quran online class. Jadi pendaftaran sudah dibuka tuan-puan. Tuan-puan boleh daftar hari ni. Boleh daftar hari ni. Dan nanti segala info lanjut akan diberikan oleh Encik Ifan. Kalau yang kelas Ustaz Amir ni, kita akan mula 23 hari bulan, tak salah saya. Sebab kita nak kumpul orang dulu. Nanti maknanya bulan 7 ni akan dapat 2 kelas. Jadi yuran untuk bulan ni dia separuh je, RM50, tak silap saya. Tapi tak apa, itu nanti Encik Ifan akan bagi tahulah, dia akan maklumkan macam mana kaedah pembayaran, nak daftar macam mana apa semua, nanti akan di-inform oleh beliau lah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan. Setakat ini tu saja. Saya memang menggalakkan kepada geng-geng Kito yang dah habis lah. Jadi praktikkan apa yang kita dah pelajari. Dan yang kalau baru nak ikut Kito 3 ni pun nak join, tak ada masalah, boleh ambil pengalaman. Kan? Awal-awal ni mungkin bacaan kita disemak untuk bagi nampak kemas daripada sebutan huruf dulu. Nak bagi kita lancar sebut satu-satu huruf. Bukan kita nak tekan semua benda, sifat, makhraj semua sekaligus time tu juga tuan-tuan. Tak. Konsep tadarus ni lain, pendekatan yang berbeza-beza. Kena faham. Bukannya semua nak kena betul kita tu juga, tak tuan-puan. Pelan-pelan lah. Itu kata pengalaman tu. Pengalaman membaca dan pengalaman mendengar. Kita dengar, kita semak bacaan orang, kita dengar. Oh, macam ni bunyi dia. Oh, macam ni. Faham tak? InsyaAllah. Sharing santai jenuh, tak ingat ni. Tak apa, nanti beritahu nah. So, doakan agar semua kita punya perancangan ini lancar dengan baik. InsyaAllah saya harap tuan-puan dapat mengisi lah kelas-kelas yang dianjurkan untuk tuan-puan. Memang kita sediakan untuk tuan-puan. Siapa lagi? Kan? Audience Easy Ngaji tak ramai tuan-puan. Tuan-puan je lah yang ada. Kan? Siapa lagi yang kami nak harapkan? Okey? InsyaAllah. Boleh kot nah.
100 sebulan tu kelas seminggu sekali. So orang kata apa relax lah kelas. Seminggu sekali kan. Itu sahaja. Jadi tuan-puan boleh kosongkanlah masa-masa ni. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari sudut penyampaian info maklumat ni. InsyaAllah apa-apa pun tuan-puan inginkan lebih lanjut berkaitan dengan kelas BMI. BMI kelas BMI. Boleh. Kelas BMI tuan-puan boleh berhubung dengan Encik Ifan. Tanya untuk yuran tu kan. Saya tak ingat lah yuran. Saya dah lama tak sebut tentang ni. Saya tak pasti kok ada harga lain ke sekarang. Kan risau salah sebut pula. Okey, Puan Zaitun. Ustaz boleh bagi nombor HP 2 orang Ustaz tu. Minta maaf Puan. Boleh terus direct dengan Encik Ifan dulu nah. Boleh direct dulu dengan Encik Ifan insya-Allah. Boleh? Okey, bukan saya tak nak bagi, tapi itu maklumkan dulu pada Encik Ifan dulu. Hubungi beliau, tekan link kat atas tu. Boleh nah? 150. Harga tu masih lagi 150. Kalau BMI ni personal ni lain sikit tuan-puan. RM 150. Kelas private. One to one lah. So insyaAllah itu sahaja daripada saya. Jom kita baca balik ayat yang kita bincangkan tadi. Minta maaf lah tuan-puan ambil masa lebih sikit pagi ni. Ada yang dah keluar dah tu, tak apalah. So apa pun kita dapat sampaikan makluman dengan baik. Harap semua jelas. Okey, terima kasih yang tolong respon untuk harga yuran BMI. Saya terlupa sebenarnya, lama dah tak sebut ni. Kan? Okey. So nanti apa-apa tekan je link di atas insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah jom kita teruskan untuk bacaan kita. Sedia semua? Sedia ke? Adakah anda semua sudah bersedia? Okey, baik. Alhamdulillah. So, tak ada nafas. Jom kita fokus pada bacaan kita tuan-tuan dan puan. Ready semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Okey, kita baca sekali lagi tuan-puan. Nama mic saya macam kacau-kacau bunyi dia. Okey, sekali lagi. Kita baca tempo laju sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jadi kita dah selesai pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi saya undur diri dulu. Maaf salah silap. Insya-Allah jumpa esok, bukan dengan saya, bersama Encik Helmi kita di channel YouTube, channel Izzy Ngaji sendiri di YouTube lah, insya-Allah. Link akan diberikan pada grup Telegram nanti, insya-Allah. So nanti tolong sebar-sebarkanlah. Bagi tahu kawan-kawan, ajak-ajak geng-geng semua kau. Itu saja. Wallahualam, untuk daftar KOC tu nanti boleh tekan link di atas lah. Siapa yang berminat, jangan ikut orang tuan-puan. Tanya hati balik. Tanya hati, cek diri masing-masing. Niat betul-betul, betul ke ni nak buat ni, kan? Jangan ikut kawan, jangan ikut sebab terpaksa. Kalau tidak nanti tak membuahkan hasil tuan-puan. Okey, InsyaAllah. Niat kena ikhlas lah. Pastikan niat tu betul. Bukan sebab ikut kawan ke, malu, takut, alah kenapa aku tak join, kawan aku join, kan dia tanya pula kenapa aku tak join. Jangan fikir macam tu. Kalau rasa tak nak, jangan join. Kalau rasa nak, kuat hati tu nak, rasa jiwa tu besar nak, teruskan. Okay. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ingat tu je. Kalau bukan start sekarang, bila lagi, kan? Tapi kalau hati tu belum bersedia, memang tak nak. Okay. So saya nasihatkan jangan ikut. Kalau tidak, nanti tuan-puan takkan dapat apa-apa. Alright. Ni bukan ugut ke apa tuan-puan. Saya bagi tahu hakikat. Kita nak buat sesuatu ni kena faham baik-baik lah. Okay. So itu sahaja. Wallahualam, insyaAllah doakan yang terbaik. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillazina amanu wa tawasaw bis sabr. Bismillah. Sadaqallahul azim. Okey, baik, itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dahulu tuan-puan. Ni jangan lupa say thanks to Allah. Ucapkan syukur, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Engkaulah guru murabbi sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu, bagai tiada pengganti. Senyum tawamu, juga katamu menyuburkan hati. Memori indah saat bersama terus bersemadi. Engkaulah guru murabbi sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu. Di saat kau masih diperlukan, Tuhan lebih menyayangi dirimu. Aku pasrah pada kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Oh guruku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Perjuangan itu masih jauh beribu batu. Selagi roh masih di jasad, mesti diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan di kau. Masih terasa kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia di kau di sana. Setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para sholihin. Engkaulah guru murabbi sejati. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Engkaulah guru murabbi sejati.